Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar sains tingkatan 3 bersama dengan Cikgu Norsyah. Hari ini, kita akan belajar bab 5 dengan tajuk termokimia. Standard kandungan iaitu 5.1, tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Standard pembelajaran ialah 5.1.1 mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. 5.1.2 menghubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. 5.1.3 menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik. Apakah termokimia? Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Semua tindak balas kimia melibatkan perubahan tenaga. Apabila tindak balas kimia berlaku, haba diserap atau haba dibebaskan. Contoh-contoh tindak balas kimia dalam kehidupan harian ialah proses fotosintesis, pek sejuk segera, membakar biskut, respirasi, pek panas segera dan pembakaran bunga api. Terdapat dua jenis tindak balas kimia iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Apakah tindak balas endotermik? Endo bermaksud dalam, termik bermaksud haba. Tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Semasa tindak balas endotermik berlaku, suhu persekitaran menurun. Beberapa contoh tindak balas endotermik ialah membakar biskut, fotosintesis, pek sejuk segera, melarutkan amonium klorida di dalam air dan pengekstrakan besi daripada bijihnya. Mari kita lihat contoh tindak balas endotermik secara lebih terperinci. Semasa membakar biskut, dough biskut menyerap haba dari ketuhar dan ia ditukarkan kepada pastri yang keras. Ini ialah tindak balas endotermik. Dalam proses fotosintesis, tenaga matahari diserap oleh tumbuhan dengan kehadiran air, karbon dioksida dan klorofil bagi menghasilkan glukosa dan oksigen. Oleh sebab tenaga matahari diserap oleh tumbuhan, maka ianya merupakan tindak balas endotermik. Pek sejuk segera digunakan untuk menyerap haba dari persekitaran. Haba yang diserap oleh pek sejuk ini dapat mengurangkan bengkak pada luka dan menyingkirkan haba daripada keradangan tisu. Ia juga membantu untuk memberhentikan pendarahan kerana ia dapat mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun. Apabila amonium klorida dilarutkan di dalam air, amonium klorida menyerap tenaga daripada air dan persekitarannya. Jadi ini ialah contoh tindak balas endotermik. Penyerapan haba daripada relau bagas semasa pengekstrakan besi daripada bijihnya melibatkan tindak balas endotermik. Apakah tindak balas eksotermik? Ekso bermaksud luar, termik bermaksud haba. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran.
Semasa tindak balas eksotermik berlaku, suhu persekitaran meningkat. Beberapa contoh tindak balas eksotermik ialah proses respirasi, pek panas segera, pembakaran bunga api, melarutkan natrium hidroksida di dalam air, tindak balas termik dan tindak balas peneutralan. Mari kita lihat contoh tindak balas eksotermik secara lebih terperinci. Respirasi ialah suatu proses eksotermik kerana ia membebaskan sejumlah besar tenaga ke persekitaran apabila molekul glukosa bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi, respirasi ialah tindak balas eksotermik. Pek panas segera membebaskan haba ke persekitaran. Haba yang dibebaskan menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya meningkat. Keadaan ini dapat melegakan kekejangan otot. Proses pembakaran seperti pembakaran bunga api membebaskan tenaga dalam bentuk tenaga haba yang sangat banyak. Tindak balas di antara asid dan alkali dipanggil tindak balas peneutralan. Tindak balas peneutralan di antara asid hidroklorik iaitu asid dan natrium hidroksida iaitu alkali membebaskan tenaga haba yang memanaskan larutan. Ia menyebabkan suhu meningkat. Jadi tindak balas peneutralan ialah tindak balas eksotermik. Apabila natrium hidroksida dilarutkan di dalam air, natrium hidroksida membebaskan tenaga haba ke persekitarannya dan menyebabkan suhu meningkat. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik. Tindak balas termik membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Mari kita menjawab soalan. Soalan yang pertama, raja di bawah menunjukkan pembuat roti sedang membakar roti. Mengapakah proses pembakaran roti di dalam ketuhar bukan tindak balas eksotermik? Jadi jawapan kita ialah ciri-ciri tindak balas endotermik. So A, ini kerana haba untuk membakar roti diserap. B, ini kerana haba untuk membakar roti dibebaskan. C, hasil tindak balas pembakaran lebih panas dari asal. D, jisim roti yang terhasil dari pembakaran adalah lebih berat dari asal. Jadi, tindak balas endotermik ialah, jawapan kita ialah A. Ini kerana haba untuk membakar roti diserap. Soalan kedua, raja di bawah menunjukkan salah satu rawatan awal yang digunakan untuk merawat kecederaan semasa perlawanan bola sepak. Nyatakan fungsi pek ais yang digunakan oleh pemain itu. 1 markah. Jawapannya ialah pek ais digunakan untuk mengurangkan kesan bengkak atau luka. Soalan yang ketiga. Raja di bawah menunjukkan 2 jenis lotion yang sering digunakan di rumah. Lotion sejuk dan lotion panas. Lotion manakah yang sesuai untuk meredakan kekejangan otot oleh suri rumah? Terangkan mengapa. Jadi kata kunci kita ialah meredakan kekejangan otot. 3 markah. So jawapan kita, pilihan kita ialah lotion panas. Kerana haba dibebaskan ke persekitaran, haba ini dapat menambah saiz lumen dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah meningkat. Soalan yang terakhir. Daripada buku teks muka surat 158, soalan reka cipta, iaitu TP6. Raja 4 menunjukkan pek panas segera dan pek sejuk segera yang digunakan di hospital untuk melegakan kekejangan otot dan mengurangkan bengkak luka. Dengan menggunakan daya kreativiti anda,
ubah suai, bina pek panas segera dan pek sejuk segera dengan menggunakan bahan yang berikut. Bahan yang diberikan ialah beg plastik tebal, beg plastik nipis, air, pencungkil gigi, kalsium klorida dan amonium nitrat. So, kita akan buat pek sejuk. Okey. Untuk pek sejuk, kita akan menggunakan amonium nitrat. Okey, ini ialah lakaran model kita. So, kita labelkan. Ini ialah beg plastik tebal, lubang kecil. Ini ialah beg plastik nipis. Ini ialah amonium nitrat. Ini ialah air. Dan kita terangkan bagaimana pek sejuk segera yang kita bina ini berfungsi. Pertama, cucukkan bahagian atas beg plastik nipis dengan pencungkil gigi. Masukkan air ke dalam beg plastik nipis dan tutupkan. Letakkan ia secara menegak. Kemudian, masukkan serbuk amonium nitrat ke dalam beg plastik tebal. Kemudian, masukkan beg plastik nipis ke dalam beg plastik tebal dan tutupkan beg plastik tebal. Letakkan secara menegak dahulu. Seterusnya, letakkan kedua-dua beg tersebut secara mengufuk dan picitkan beg plastik nipis supaya serbuk amonium nitrat bercampur dengan air menyebabkan berlakunya tindak balas endotermik dan beg akan berasa sejuk apabila disentuh. Okey, kemudian mari kita mereka cipta beg panas segera. So, kita akan guna kalsium klorida. Kita labelkan lakaran kita. Ini ialah beg plastik tebal. Ini ialah lubang kecil. Ini ialah beg plastik nipis. Ini ialah kalsium klorida. Dan ini ialah air di dalam beg plastik nipis. Okey, kita terangkan bagaimana pek panas segera kita berfungsi. Pertama, cucukkan bahagian atas beg plastik nipis dengan pencungkil gigi. Masukkan air ke dalam beg plastik nipis dan tutupkan. Letakkan ia secara menegak. Masukkan serbuk kalsium klorida ke dalam beg plastik tebal. Kemudian, masukkan beg plastik nipis ke dalam beg plastik tebal dan tutupkan beg plastik tebal. Letakkan ia secara menegak dahulu. Seterusnya, letakkan kedua-dua beg tersebut secara mengufuk dan picitkan beg plastik nipis supaya serbuk kalsium klorida bercampur dengan air menyebabkan berlakunya tindak balas eksotermik dan beg akan berasa panas apabila disentuh. Jadi, inilah perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.